Okey, kelas 1 Omega, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Semua ada di depan komputer ataupun depan handphone? Boleh dengar suara? Boleh, cikgu. Boleh ya, terima kasih Nevia. Yang lain-lain pun bolehlah saya rasa ya. Okey. Boleh, cikgu. Okey, terima kasih Tiben. Alright. Okey, jadi sebelum kita mulakan ya, jadual baru, cikgu kelas sudah beri jadual baru tak kepada kamu? Sudah berikah belum? Sudah dapat ke belum? Belum, cikgu. Belum lagi ke? Oh, sebab minggu depan nanti ada sudah tukar jadual baru ya. Pastikan kamu mintalah pada cikgu tingkatan kamu ya. Dalam grup lah, dalam grup Telegram kamu sendirilah ya, grup kelas kan. Kamu ada grup kelas kan? Pakai apa? Telegram ke WhatsApp? Telegram kan? Nanti mintalah ya untuk 1 Omega, minta cikgu hantarlah apa itu jadual baru ya untuk minggu depan. Kita akan mula minggu depan. Saya ada tak dalam kamu punya? Oh, ini? Oh, belum lagi. Oh, siapa guru apa ini? Guru kelas siapa 1 Omega? Cikgu Rosidi Oh, belum hantar lagi ke? 1 Omega. Siapa guru kelas kamu? 1 Omega. Cikgu Rosidin. Cikgu Rosidi kan. Saya pun belum tengok lagi. Belum hantar lagi. Tak apa. Saya akan tunjukkan jadual untuk minggu depan ya. Tunggu sekejap ya. Saya akan tunjukkan jadual. Ini jadual saya ya, bukan jadual kelas. Nak tunjukkan kepada kamu saja kita punya kelas hari apa ya. Sekejap. Boleh nampak tak? Kelas. Boleh nampak jadual. Jadual waktu saya ya. Ini jadual waktu saya ya. Boleh nampak tak? Boleh, cikgu. Okey, ini mulai minggu depan. Jadi saya akan tunjukkan untuk kelas 1 Omega sahaja ya. Untuk kelas 1 Omega sahaja. Jadi kalau kamu tengok di sini untuk 1 Omega, akan bermula 3 kali seminggu. Ini sebab jadual ini dah tukar kepada jadual yang baru. Macam jadual yang biasalah. Okey. Jadi kita akan jumpa 3 kali seminggu. Hari apa? Kalau kamu tengok di sini, yang pertama ialah pada hari Rabu Pada hari Rabu. Okey, tunggu sekejap Sekejap. Mana dia? Saya share balik, ada problem sedikit.
Okey, sekejap ya. Saya nak share kembali ni. Ada problem. Entire screen. Okey. Okey. Kita akan mula pada hari Rabu ya, 1 Omega. Hari Rabu iaitu pada pukul 10.30. Ini yang pertama. Okey, ini yang pertama. 1 Omega pada 10.30. Kemudian hari Khamis pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Dan kemudian hari Jumaat pukul 8.30 sampai pukul 10. Okey. Ini ialah jadual yang barulah. Tak apa. Nanti lepas ni saya akan masukkan ke dalam kita punya grup Telegram ya. Nanti kita akan masuk dalam grup Telegram. Ini jangan risaulah ya. Jangan risau. Nanti saya akan masukkan jadual waktu ini. Okey. Tapi ya, sebab terlalu banyak kan, banyak. Adakah semua ini mesti online? Tidak ya. Bukan semua mesti online ya. Mungkin pada hari Rabu macam biasalah ya. Hari Rabu kita ada cuma 1 jam saja. Daripada 10.30 sampai 11.30. Mungkin kita buat online sekejap. Kemudian kita akan buat, saya akan bagi latihan. Ya. Bukan 1 jam itu terus online oh. Wow, kalau macam itu matilah macam mana kan? Kamu ada banyak kelas lain. Betul? Tidak Jadi tak apa, nanti kita jumpa, kita akan tengok macam mana nanti. Alright. Kemudian hari Khamis pun begitu juga. Hari Khamis ini hari Rabu dan ini hari Khamis. Pukul berapa? Pukul 8.30 sampai 9.30. Mungkin kita akan buat online sekejap lah. Kita buat online sekejap. Kemudian kita bagi latihan. Dan hari Jumaat ada 3 waktu. Sama jugalah ya. Kita tak mau bagi kamu terlalu banyak online nanti pening ya. Sebab banyak subjek. Tak apa, kita buat slow-slow saja. Jangan risau. Kita akan buat perlahan-lahan saja. Slow but steady. Okey. Sementara hendak tunggu bila buka sekolah? Buka sekolah balik pada 5 April kan. Lepas cuti seminggu bulan 4, bulan 3, 5 April kamu akan balik ke sekolah semua. Okey. Jadi kita ada sebulan lagi. Lebih kurang ya. Bulan 3. Lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu lagi online. Ya. Kita ada 3 ataupun 4 minggu lagi untuk kelas online. Okey, jadi tak apalah, kita buat perlahan-lahan ya. Jangan stres-stres, jangan jangan stres lah ya. Jangan macam sabarlah. Tak apa ya. Tapi nanti untuk jadual waktu kelas kamu nanti saya beritahu Cikgu Rosidi. Saya cuba beritahu Cikgu Rosidi supaya bagi cepatlah kamu punya jadual waktu itu. Okey, boleh ya? Boleh faham tak ini? 1 Omega, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Lambat sedikit kan? Tak apa, tidak apa. Okey, ini yang pertama ya. Yang kedua, nanti saya cek dulu. Apa ini? Okey. Sebab saya tengok ini dalam kamu punya grup Telegram pun tak ada kan? Tak ada dia punya jadual waktu, belum ada lagi. Ya. 1 Omega 2021 tidak ada. Tidak apa, tidak mengapa. Ya. Okey, yang kedua, latihan ada masalah.
Okey, kalau kamu tengok sini, saya hari Isnin 22 hari bulan, saya suruh kamu siapkan semua. Boleh nampak tak ini? Ah, buku kerja ya, soalan 11 semua dengan soalan PT3 bahagian B, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey. Ada masalah? Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada ya. Okey, tak apa. Saya akan mula, ingat ya kelas ya. Minggu depan baru saya akan mula masuk bahagian bab 2. Bab 2 saya akan mulakan minggu depan. Okey. Bab 2 kita akan mulakan minggu depan ya. So hari ini apa nak buat? Baik. Hari ini kamu buka balik buku kerja, kita akan tengok latihan yang saya tunjukkan sekarang. Kan? Kamu sudah buat kan? Kamu kata sudah buat kan? Okey, kita akan tengok sekarang. Ini muka surat 11, praktis ke arah PT3 3. PT3 bab 1 lah ya, dalam kurungan 1. Okey. Cuba buka buku ini sekarang. Semua sudah buka? Ya. Yang belum buat pun tak apa. Hari ini kita bincang saja ya. Kita cuba bincang bagaimana hendak jawab soalan. Okey. Praktis ke arah PT3 bab 1 ini. Okey. Boleh saya mula? Boleh kita mula ya? Boleh mula kelas? Boleh. Okey. Kamu kena ingat ya, hari ini kita akan bincang tentang format soalan, peperiksaan, macam mana dia punya format. Sama tak macam apa yang kamu peperiksaan semasa sekolah rendah? Okey, sama ke tidak? Kita akan tengok sekarang. Okey. So, sains ini dalam PT3 ini tingkatan 3 punya lah ya. Tingkatan 3 punya orang kata peperiksaan. Okey. Dia ada 3 bahagian. Okey. Bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Dia ada 3 bahagian. Okey. Dan kita akan tengok satu persatu, one by one, apa yang ada pada setiap bahagian ini. Okey. Bahagian A dulu ya. Kita akan tengok bahagian A. Baik. Bahagian A, dia soalan A, B, C, D. Dia soalan objektif. Apa maksud objektif? Maksud dia ada bagi apa? Macam ni contoh. Ada A, ada B, ya, ada A, B, C dengan D. Maksud dia ini, dia ada diberikan jawapan, betul? Dia ada bagi jawapan. Tetapi kamu mesti pilih jawapan yang betul lah. Ya, dia ada A, B, C, D. Ini masuk soalan objektif. Okey, faham ya? Dan kita tengok dulu. Okey, kita cuba bincang dulu. Ada berapa soalan dalam bahagian A? Kalau yang betul-betul ya. Kalau yang peperiksaan betul-betul, dia ada 20 soalan objektif. Dia ada 20 soalan objektif. Dan berapa markah untuk bahagian A? Biasanya bahagian A dia akan bawa 20 markah. Ini pada bahagian A ya, kelas ya. Okey, boleh faham ya? So, kita tengok satu persatu. Mula daripada soalan 1. Okey, kita bincang hari ini dia punya soalan. Okey. Macam mana nak jawab soalan? Kamu mesti baca semua soalan daripada pertama sampai yang terakhir. Okey. Kita tengok soalan 1 dulu. Rajah 1 menunjukkan suatu ciptaan saintifik yang memudahkan kehidupan kita. Dan kadang-kadang pada soalan ini dia ada berikan gambar. Okey, dia ada berikan gambar. Macam ini, rajah 1 dia bagi sebuah ciptaan saintifik buatan manusia. Gambar apa ni kelas? Kamu faham tak ini gambar apa? Soalan 1.
Gambar apa ni? Ini gambar. Gambar apa tu? Sudah diam. Ada orang ke? Ada orang ke tak ada orang ni? Adakah tak ada orang? Gambar apa? Tak tahu gambar apa? Okey, tengok dalam buku balik ya. Kamu boleh cek dalam buku teks muka surat berapa? Apa ni? Okey. Tak apa. Ya. Ini darjah 1 ni adalah roket ya ataupun kapal angkasa. Baik, kita teruskan apa soalan dia. Apakah manfaat daripada ciptaan tersebut? Okey, siapa boleh jawab ini? Siapa boleh jawab? Ini adalah roket ya. Ini adalah roket. Okey. A, kita tengok pilihan jawapan. A, melihat objek seni. Objek seni ni maknanya kecil ya, objek yang halus. Bukan pendidikan seni itu. Ya, kalau pendidikan seni itu objek apa orang panggil apa? Lukisan apa semua ya. Dan ini bukan seni itu ya. Ini adalah objek yang halus, objek yang kecil ya. So, adakah roket ini melihat objek seni? Dan kalau jawapan dia salah, kamu boleh cancelkan saja. Ini bukan, ini salah. Okay. B, meneroka angkasa lepas. Meneroka angkasa lepas. Ya, ini adalah jawapan dia. Okay. Sebab roket ini dia membawa angkasawan untuk pergi ke angkasa lepas. Ya. C, melihat objek angkasa lepas salah. Dan D, menghubungi orang yang jauh pun salah. Ya, jadi jawapan dia adalah B. Ya, kamu boleh ambil jawapan dia B ya, tandakan jawapan dia pada B. Boleh Yang kedua. Tengok soalan yang kedua. Okey. Saya bacakan soalan dia. Rajah 2 menunjukkan satu kerjaya yang berkaitan dengan sains. Dia ada bagi gambar. Ini gambar orang yang bekerja dalam sains. Jadi, apakah soalan dia? Dan biasanya dalam bahagian A ni ya, soalan dia senang saja sebenarnya. Apakah kerjaya tersebut? Ya, tengok satu persatu. A, adakah dia doktor? Dia bukan doktor ya. Adakah dia engineer, jurutera? Dia bukan engineer. Adakah dia ahli farmasi? Dia bukan ahli farmasi. Dan jawapan dia apa? Kalau kamu tengok gambar, dia ni adalah jururawat ataupun nurse. Jawapan nombor 2 adalah C ya. Okey. Kita tengok seterusnya soalan yang ketiga. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Baik. Dalam soalan ketiga, soalan objektif ini dia berbeza sedikit sebab kamu kena pilih 2 jawapan yang betul. Kamu kena pilih kamu kena pilih 2 jawapan yang betul. Ya, dia ada bagi pilihan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Sekali lagi, dia ada pilihan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor
4. Ya, dia ada bagi 4 pilihan jawapan. Jadi kamu kena pilih 2 jawapan sahaja. Okey. Jadi kita tengok dulu apa dia soalan dia. Okey, antara radas berikut yang manakah digunakan untuk menyukat isi padu cecair? Antara radas berikut yang manakah digunakan untuk menyukat isi padu cecair? Ini sepatutnya kita sudah boleh pastikan ya. Kita sudah belajar dalam bab 1 yang manakah yang digunakan untuk menyukat cecair. Jadi, kamu tengok satu persatu. Adakah ia bikar? Bikar betul ke salah? Kalau salah, kamu boleh pangkahkan dia. Okey. Dan seterusnya, nombor 2. Adakah pipet? Kalau pipet, kamu tandakan dia betul. Sebelum itu ya, kalau nombor soalannya, kalau pilihan nombor 1 ini, kamu sudah bagi dia salah, kamu yakin jawapan nombor 1 ini salah, kamu terus pergi kepada A, B, C, D di bawah ini. Okey, dan kamu pangkahkan mana-mana jawapan yang ada pilihan nombor 1. Faham kan? Sebab soalan pilihan jawapan 1 ini salah. Pilihan jawapan yang 1 ini salah. Jadi sudah pasti jawapan ataupun pilihan A, B, C, D yang ada nombor 1 juga salah. Okey. Contohnya yang mana jawapan yang salah? Jawapan yang salah di sini ialah bukan A lah ya, sebab A ada nombor 1. Ini bukan. Mana lagi ada nombor 1? D. Ya, betul. D juga bukan. Jadi sekarang tinggal C, tinggal B dengan tinggal C. Okey. Dalam B dengan C ini, apa yang sama? Nombor berapa yang sama? Nombor 3. Betul. Ini 3. B ada nombor 3. Dengan C pun ada nombor 3. Jadi, nombor 3 Biuret ini adalah betul. Okey. Dan sekarang tinggal nombor 4 pula. Kelalang flash ataupun kelalang kon. Kelalang kon ini sebab kita dah ada 2 jawapan, jadi kelalang kon ini salah. Jadi yang ini salah juga sebab dia ada jawapan nombor 4. Jadi jawapan yang betul ialah C. Okey, jawapan betul adalah C. Jadi kamu boleh tandakan nombor 3, jawapan dia adalah C ya. Okey. Saya teruskan nombor 4. Nombor 4, besarnya 300. Antara simbol berikut, saya bacakan. Antara simbol berikut, ini pun kita sudah belajar kan. Yang manakah bermaksud beracun dan bertoksik? Dan jawapan ini dia bagikan dalam bentuk gambar. Jadi kamu pilih A, B, C atau D. Ini senang saja. Siapa boleh jawab ini? Ya, beracun dan bertoksik. Beracun sini maksud dia kalau kita terhidu, tercium ataupun termakan dan badan kita mungkin akan bahayalah ya. Sama juga dengan maksud bertoksik ni. Okey. Jadi apa jawapan yang betul ini? A, B, C, D. Racun D. dengan toksik. Ya. Apa jawapan dia? Siapa tadi nak jawab tadi? D. D for dog. Right. Okay, very good. Sangat baik. Bagus. Jawapan dia ialah D. Kalau kamu nampak gambar tengkorak ini,
gambar tengkorak dengan tulang, itu maksud dia berbahaya. Sebab apa? Kalau kamu terhidu atau termakan benda ini, mungkin akan menyebabkan apa? Kematian, ya. Kalau tidak dirawat, kalau lambat pergi hospital, mungkin akan kematian, ya. Benda ini sangat berbahaya. Okey, sebab dia racun, ya. Racun dan bertoksik. Okey, betul. Kita sambung soalan kelima. Okey, kalau kamu tengok soalan kelima, soalan ini melibatkan sedikit pengiraan dalam bentuk ayat. Okey. Kita tengok dulu, ya. Puan Hamidah ingin membuat 4 biji kek. Dia kamu kena kenal pasti dulu apa maklumat yang diberikan pada soalan itu. Okey, kenal pasti dulu apa maklumat dan keluarkan maklumat itu nanti. Okey. Sebiji kek memerlukan 420 gram tepung. Jadi soalan dia, ya, ini kita panggil dia kenyataan, ya. Ini kita panggilkan sebagai kenyataan. Ini kenyataan. Okey. Soalan dia apa? Barulah pergi kepada soalan, berapakah jumlah tepung yang diperlukan dalam kilogram? Ini soalan dia. Dia sudah bagikan pernyataan, ya. Kemudian kamu cuba cari dia punya jawapan. Dia bagi dia apa itu? Dia berikan soalan, kamu carikan dia punya jawapan. Okey, bagaimana hendak buat? Apa jawapan dia? Ada yang dapat apa soalan dia? Jawapan dia berapa? Nombor 5? A. Jawapan dia ialah A. Betul. Yang lain boleh tahu macam mana dapat? Senang sajalah. Maksud dia 420 kamu kali dengan berapa? 4. Ya, betul. Bagus. Kemudian dapat 1, 6, 8, 0. Apa unit? Gram ke kilogram? Gram. Ya, betul, gram. Tapi soalan mestilah dalam kilogram. Jadi 1620 gram sama dengan 1.68 kilogram. Okey. Jadi bukan ini jawapannya, jangan confuse, ya. Ialah bukan ini, bukan 1680 kilogram, ya. Jawapan dia 1.68 kilogram. Ya, kadang-kadang pada bahagian A kadang-kadang ada buat sedikit pengiraan lah, ya, tapi dia akan berikan jawapan, kamu pilih saja, ya. Okey, saya sambung. Tengok muka surat 12. Kita tengok bahagian B. Kita tengok bahagian B pula, ya. Dan ini bahagian B. Bahagian B, sekejap, ya. Okey. Bahagian B ialah soalan subjektif. Ya, soalan subjektif yang mudah. Okey. Dan kadang-kadang dalam bahagian B juga ada diberikan pilihan jawapan. Kamu kena pilih jawapan yang betul. Okey, ini dalam bahagian B. Dan bahagian B ni ada berapa soalan? Dalam bahagian B, dia ada 5 soalan, maafkan saya. Dia ada 5 soalan. 5 soalan. Dan setiap soalan ada 4 markah. Jadi, keseluruhan berapa markah dalam bahagian B?
Kalau keseluruhan berapa markah? 20 markah juga dalam bahagian B. Bahagian A tadi berapa markah? Bahagian A tadi 20 soalan A, B, C, D juga 20 markah ya. Ini bahagian B 5 soalan 20 markah. Jadi apa contoh soalan? Okey, tengok bahagian B ya. Ini contoh soalan bahagian B. Yang pertama, mungkin dia suruh kamu tuliskan nama. Contohnya ya, bagi tuliskan nama bagi radas makmal yang diberikan. Okey. Tuliskan nama. Dalam bahagian B kadang-kadang soalan jawapan sudah diberikan. Nampak? Ini adalah pilihan jawapan. Ada beaker, ada kaki ritot, ada kelalangkun dan ada tungku kaki 3. Dia ada bagi 4 pilihan jawapan. Dan kamu tengok balik pada soalan bawah. Okey. Berapa jawapan kamu kena isi? Bahagian B ini? Berapa jawapan? Tengok balik soalan. 1 dan 2. Betul? Dalam soalan 1A, dia ada 4 pilihan jawapan tetapi kamu hanya perlu jawab 2. Ini 1 dan 2. Okey. Dan berapa markah untuk soalan ini? Tengok di bawah. Tengok di bawah ini. Berapa soalan markah ini? Berapa markah soalan ini? 2. 2 markah bawah. Kena tengok kamu kena faham juga. Kena tengok juga markah dia berapa. Sebab biasanya kalau 2 markah mesti ada 2 jawapan. Okey? Jadi, kamu beritahu saya apa jawapan 1A1 ni? Yang ini. Dan 1A2. Sebab jawapan dia sudah beri. Senang saja. Sebab jawapan dia sudah beri. Jadi apa jawapan dia? Nombor 1A1 ini bawah? Kelalangkun. Bagus. Betul. Kelalangkun. Okey. Kalau kamu sudah jawab kelalangkun, contohlah ya. Kamu sudah jawab kelalangkun, jadi jangan risau. Dalam buku kerja ataupun dalam kertas peperiksaan, boleh conteng. Bukan conteng lukis gambar kartun kah, lukis gambar binatang kah, bukan. Maksud saya, kalau macam contoh ya, 1A1 kamu sudah tulis kelalangkun, maksudnya ini kamu boleh pangkah. Nampak? Kamu boleh pangkahkan. Maksud dia apa? Kamu sudah jawab. Okey? Faham ya? Okey, kita tengok yang kedua. Apa jawapan kedua, kelas? Tungku kaki 3. Okey, betul. Terima kasih. Yang kedua ialah tungku kaki 3. Okey. Kamu mesti tulis ya jawapan yang betul. Macam ini ya. Dia bagikan kamu jawapan tungku kaki 3. Mesti tulis sama dengan pilihan jawapan masuk ke dalam. Okey, saya mau tanya kamu. Kalau kamu tulis macam ini, terima atau tidak? Nampak tak? Kalau saya tulis macam ini. Kamu rasa ini cikgu terima ke tidak terima jawapan ini? Tidak. Tidak terima. Tidak terima. Okey, terima kasih. Okey, kalau macam ini, dia sebenarnya kelas, jangan risau. Dalam sains ini, semasa cikgu semak, dia tidak terlalu strict lah. Kalau macam ini kamu tulis
tungku kaki nombor 3 ini, cikgu terima. Jawapan terima, jangan risau. Sebab maksud dia samalah. 3K, kamu tulis TIGA. Ataupun kamu tulis nombor 3. Bolehlah, tak ada masalah. Ya. Tapi you tak bolehlah tungku kaki, macam ini ke, ni baru salah lah. Kan? Kamu tengok sekarang. Tungku kaki 4. Ini betul ke salah? Salah. Salah. Kalau macam ini tak boleh lah. Memang salah lah ya. Faham ya? Okey. Jadi markah semua 2 markah. Okey. 2 markah di sini. Okey. Baik. Kita terus kepada B. 1B Terus kepada 1B. Soalan dia. Nyatakan radas makmal yang sepadan dengan fungsi yang diberikan. Apa dia punya function dengan ataupun fungsi dengan radas makmal ini. Okay, tengok satu persatu. Ya. Dalam soalan ini, kamu kena tuliskan jawapan. Okay. Kena tuliskan jawapan. Pilihan jawapan tak ada. Kamu kena tuliskan jawapan ini sendiri. Okay. Jadi, soalannya 1B1, menyukat isi padu cecair sehingga kejituan 1 cm padu. Okey, menyukat isi padu cecair sehingga kejituan 1 cm padu. Jadi, apakah jawapan untuk soalan ini? Siapa boleh beritahu? Boleh tengok buku teks kembali, cari jawapan untuk menyukat isi padu cecair. Menyukat isi padu cecair. Ada? Boleh yang jawab? Boleh cari jawapan dia apa ini? Selita penyukut. Okey, betul. Betul. Terima kasih. Nama dia ialah silinda penyukat. Yes, betul. Betul. Okey, seterusnya. Yang soalan nombor 2. Untuk menyejat cecair daripada larutan, dan ini kita panggil dia, kalau kamu tengok buku teks, nama dia piring secap. Okey. Betul ya? Boleh ya? Dan berapa markah? Berapa markah semua? Berapa markah? Kamu kena tengok di bawah. So, markah dia sini adalah 2 markah. Okey, 2 markah. Faham ya? Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. Soalan seterusnya, muka surat berapa? Muka surat 13. Okey. Ini adalah bahagian C. Ya, macam saya cakap tadi, sains ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian C ini, dia ada 6 soalan. Dan satu soalan ada 10 markah. 10 markah satu soalan. Jadi, semua sekali markah dalam bahagian C ada berapa markah? Ada 60 markah. Faham? Ini bahagian C. Bahagian C biasa begitu. Okey. Jadi, bahagian A tadi berapa markah? Kita tengok balik. Bahagian A tadi 20. 20 markah. Betul. Objektif. Bahagian B tadi berapa markah? 60 markah. Bahagian B. Tadi saya cakap bahagian B.
20 markah. Ya, bahagian B juga biasanya 20 markah. Dan bahagian C ni sebab dia banyak ya, dia ada 6 soalan dan satu soalan dia ada 10 markah dan bahagian B semua ada 60 markah. Dan semua sekali 100 markah. Okey. Tapi kenapa ini tak banyak? Sebab ini cuma bab 1 saja ya. Kalau kita kumpul bab 1, 2, 3 sampai habis, banyaklah soalan. Okey. Ini contoh saja ya, ini contoh saja. Baik. Tengok bahagian C, ini contoh soalan pada bahagian C ya. Bahagian C biasanya dia sedikit susahlah. Sebab dia bagi kamu masalah, kamu cuba selesaikan masalah dia. Okey. Contoh di sini. Okey. Tengok dulu, kena baca dulu soalan dia sampai habis, kemudian baru jawab ya. Rajah 1.1. Mana rajah 1.1? Ini rajah 1.1. Dia ada beritahu sini ya. Rajah 1.1 menunjukkan. Dia ada bagi kamu pembayang. Menunjukkan surihan objek. Surihan ni maknanya lakaran, lukisan objek tidak sekata di atas kertas graf. Okey. Setiap petak mewakili keluasan 1 cm kali 1 cm atau 1 cm 1 cm apa dalam BM? 1 cm luas dia 1 cm. Square 1 cm square 1 cm. Keluasan dia ya. Okey. Jadi apakah soalan dia? Kita pergi terus kepada soalan. Ini saya padam dulu. Ya, saya padam ini dulu. 1 cm. Okey. Alright, soalan dia. Anggarkan. Soalan dia, anggarkan luas objek tersebut. Macam mana nak buat? Jadi macam biasa, kamu boleh cuba untuk contengkan sini, tidak ada masalah. Okey. So macam mana kamu nak buat di sini? Anggarkan luas. Anggarkan luas. Jadi ini 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Yang ini 4. Yang lain-lain kamu rasa boleh tak terima? Empat sajakah ataupun boleh lebih? Ya. Dan saya rasa kalau kamu gabungkan ini dan ini boleh jadi 5 lah. Ya. Sebab dia tidak termasuk dalam 1 cm ini. Ini pun tidak dikira. Tapi disebabkan jumlah dia banyak dan ini boleh kira sebagai 5 lah. Ya, ini dan ini boleh dikira sebagai 5. Kita gabungkan ini. Ya, ini boleh dikira sebagai 5 dan ini pun 5. Ini 6 dan ini 6. Ini 7 dan ini 7. Ini 8 dan ini 8. Kenapa saya buat begini? Sebab dia punya kita gabungkan dua keluasan ini untuk dapatkan lebih kurang 1 cm keluasan dia. Okey? Dapat tak? Boleh faham tak? Kalau ini senang, 1, 2, 3, 4 memang dia punya apa orang panggil? Dia punya keluasan dia. Okey? Jadi, apakah anggaran dia? Mungkin jawapan kamu berbeza, tidak mengapa. Itu sebab kita panggil dia anggaran. Okey? Berapa jawapan? 8. Kalau dalam ini, mungkin dia punya anggaran luas ialah 8 cm
Okey, 8 cm. Apa dia punya ini ya, sekejap 8 cm keluasan dia. Okey, 8 cm, yang dua kecil di atas tu ya. Yang dua kecil di atas tu. Okey. Boleh ya? Ini lebih kurang 8 lah sebab kita hanya buat anggaran saja. Kita buat anggaran dia saja ya. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Sebuah segi empat sama mempunyai sisi berukuran 4 cm, 4 cm, segi empat sama. Segi empat sama ya. Terangkan bagaimana untuk menentukan luas segi empat sama tersebut. Okey. Okey. Jadi apa jawapan dia di sini? Contohnya di sini kamu ada satu segi empat sama. Mana? Okay. Macam ini ada satu segi empat sama, dan segi empat sama ini dia ada sisi berukuran 4 cm. Jadi ini 4 cm, ini 4 cm, dan ini juga 4 cm. Explain luas segi empat itu dapat ditentukan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan iaitu apa? Oleh itu, luas segi empat sama itu ialah berapa? Siapa boleh jawab di sini? Okey. Cuba tengok dalam buku teks, ada jawapan dia dalam muka surat 27. Okey. Sebab kita nak tahu kan dia punya luas segi empat itu. Jadi jawapan dia, luas segi empat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus dia ya. Dia ada rumus, iaitu apa dia punya rumus? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Okey. Manakah panjang? Panjang dia ialah di sini. Ini dia punya panjang dia. Ini dia punya panjang. Ini dia punya panjang lebih kurang sini ya. Ini dia punya panjang. Dan ini dia punya lebar. Panjang dia. Dan ini dia punya lebar. Lebih kurang lah ya. Ini lebar. Dan ini panjang. So kalau panjang kali lebar, berapa jawapan dia? Jawapannya berapa? Sudah bagi. Berapa jawapan dia? Kelas? Oleh itu, luas segi empat sama ialah berapa? Cepat bagi jawapan. Last. Nanti kita sambung ini. Berapa jawapan di kelas? 16. 16. Bagus. Pandai. 16 sentimeter. Apa? Saya sudah lupa. Dalam English 16 cm square. Persegi. Okey, 16 cm persegi. Okey, macam mana nak tulis persegi? Dia mesti ada nombor 2 kecil di atasnya. Nanti saya cari sekejap ya. Saya cuba cari dia punya apa
kod dia. Okey. 253. Okey, 253. Alternate. Okey, sudah ada. Okey. Ini pun 8. Yang soalan nombor 1, 8 cm persegi. Yang nombor soalan nombor 2, jawapan nombor 2 ialah 16 cm persegi. Okey, boleh faham? Boleh Baik. Kita berhenti setakat ini sahaja dan kita akan sambung pada minggu depan. Hari apa saya beritahu tadi? Hari Rabu, Khamis dan hari Jumaat. Ya. Kita berhenti setakat ini dan tak apa ya. Video ini saya akan serahkan nanti, saya akan bagi kepada grup Telegram lah macam biasalah ya. Ada soalan sebelum kita berhenti sampai sini? Tak ada, cikgu. Tak ada ya. Okey. Kita berhenti sampai bahagian B, soalan 1B. Ya. Minta maaf, bahagian C. Soalan 1B. Nanti kita mula 1B. Takut saya lupa pula, kamu boleh ingat, betul? Alright. Jadi tidak ada apa-apa masalah. Jadi kita berhenti sekejap Okey. Jadi kita berhenti setakat ini. Macam biasa kalau kamu ada apa-apa masalah boleh tanya di dalam grup Telegram ya. Dan saya akan letakkan saya punya jadual waktu di dalam grup Telegram kita juga ya untuk sains ya. Okey. Sekarang pukul 9.54. Kita berhenti setakat ini. Terima kasih kerana join saya punya kelas dan kita jumpa lagi minggu depan hari Rabu. Okey? Terima kasih dan kamu semua boleh keluar kelas sekarang. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Hong Shen. Terima kasih, cikgu. Nevia, thank you. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Jason, thank you. Terima kasih. Tok Chong and Tok Chong, terima kasih semua. Weng Hoi. Okay, bye-bye.